Untuk mengulas lanjut bersama kita di talian adalah Ahli Jawatankuasa Eksekutif Transparency International Malaysia, Datuk Akbar Sattar. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Jadi, Datuk, apa pendapat Datuk mengenai cadangan agar setiap anggota pentadbiran mengisytihara ahli keluarga terdekat yang memohon kemudahan kerajaan ini? Saya percaya SPRM telah membuat kajian, iaitu pro dan kontranya, sama ada efektif atau tidak, sama ada praktikal atau tidak cadangan yang dibuat sebelum membuat sebarang cadangan, terutama sekali kepada kerajaan. Cuma kini belum lagi ada detail dan mekanismenya untuk kita melihat keberkesannya. Saya kira terdapat dua perkara yang mana masyarakat perlu fahami dalam isu ini, terkini ini. Pertama, sudah ada undang-undang salah guna kuasa ataupun menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan diri, iaitu Seksyen 23 Akta SPRM, yang mana sekiranya mana-mana pegawai badan, termasuk menteri ataupun lain-lain yang mempunyai jawatan dalam ahli lembaga pengarah, mereka perlu mengisytiharkan wujudnya ahli keluarga mereka. Ahli keluarga di sini meliputilah selain daripada itu ialah adik-beradik, ipar, sepupu, mertua, bapa ataupun ibu saudara yang memohon pinjaman, termasuk pinjaman mudah kerajaan, dan tidak boleh terlibat atau membuat putusan. Kalau dia putuskan dan berada dalam mesyuarat, maka dia melakukan kesalahan jenayah rasuah di bawah Seksyen 23 Akta SPRM, iaitu menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan diri. Saya berpendapat cadangan yang baru ini adalah sebagai penambahbaikan Seksyen 23 Akta SPRM dan diajukan kepada Kementerian Kewangan agar memasukkan clause ini supaya setiap anggota pentadbir mengisytiharkan sekiranya mana-mana ahli keluarga memohon sebarang kemudahan daripada kerajaan. Bagi saya, bagaimana baik sekalipun sesuatu sistem yang digunakan, jika orang yang menguruskan sistem itu atau mempunyai kuasa untuk meluluskan pinjamannya tidak mempunyai integriti yang tinggi, maka saya percaya amalan rasuah dan salah guna kuasa tidak dapat digendongkan atau masih wujud. Mengikut kajian ahli teknologi, orang yang terlibat dalam rasuah atau fraudster ini akan mencari jalan dan berjaya mengatasi apa-apa sistem yang kita perkenalkan dalam masa setahun atau dua. Beginilah kerja mereka, asyik mencari jalan untuk menipu saja. Jadi akhir sekali, apa yang penting ialah kita menekankan aspek integriti dalam pembangunan modal insan dan memantapkan lagi integriti modal insan. Ini pendapat saya, termasuk kepimpinan melalui teladan, supaya dapat meningkatkan keterusan, accountability dan mengelakkan berlakunya penyelewengan dan salah guna kuasa dalam jangka masa yang panjang. Ini adalah pandangan saya. Jadi bagi pendapat Datuk, apakah yang bakal mengekang usaha ini daripada dilaksanakan? Itulah yang mungkin orang yang terlibat tu agak sukar untuk menerima, kerana dari dalam segi praktikalnya, kita tak tahu sama ada dari segi praktikalnya ataupun kadang-kadang ada juga orang mengatakan bahawa ini telah melibatkan hal peribadi sikit. Itu ya. Baiklah, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Dan itu dia tadi Datuk Akbar Sattar, Ahli Jawatankuasa Eksekutif Transparency International Malaysia.